اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزرنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kepada semua sidang Jumaat hadirin sekalian, marilah kita sama-sama memperbaiki diri dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan dengan kita mematuhi setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan melakukan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Khatib ingin mengajak tuan-tuan, sebelum melanjutkan bicara, suka khatib memberi peringatan. Marilah kita tinggalkan sejenak perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah serta adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tindakan yang memesongkan perhatian kita dari mendengar khutbah dan isi kandungannya. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual, tidur dengan sengaja, dan bermain-main dengan telefon bimbit. Jadi bagi melengkapi kewajipan solat Jumaat pada hari ini, marilah kita menghayati bicara mimbar yang bertajuk Al-Quran bukan sekadar dibaca. Sidang hadirin tetamu Allah yang dimuliakan, berkata ulama dalam kitab Ladhaiful Ma'arif bahawa apabila masuk sahaja bulan Sya'ban, maka para sahabat mula menyelak-nyelak lembaran Al-Quran, mula membaca Al-Quran untuk bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbarui niat dan menambahkan lagi semangat untuk menzalimi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu membaca Al-Quranul Karim, sunnah yang barangkali makin hari makin berat untuk dilakukan oleh sebahagian dari kita. Membaca suratul Yasin, membaca suratul Kahfi. Bacaan surah panjang dan surah pendek dalam solat itu semua amalan yang terbaik. Membaca Al-Quran juga adalah sunnah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Khatib ingin mengajak semua untuk bermuhasabah. Bila kali terakhir kita membaca Al-Quran? 2 hari yang lepas, sebulan yang lepas, ataupun setahun yang lepas? Ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa basyiril ladzina amanu
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم. Ayat tersebut yang membawa maksud, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalirnya di bawah beberapa sungai. Ayat ini menunjukkan kita mesti beriman dan beramal soleh. Iman sahaja tanpa berbuatan tidak akan memberi makna apa-apa. Khatib benar-benar mengajak semua sidang jemaah yang berada di dalam masjid ini atau yang sedang mengikuti khutbah ini, ayo kita mula membaca lembaran Al-Quranul Karim. Muslimin rahimakumullah, lihat betapa banyak kisah menakjubkan yang berlaku pada manusia-manusia agung berkaitan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika bulan biasa beliau mengkhatam Al-Quran berkali-kali, namun dalam bulan Ramadan beliau mengkhatam Al-Quran sebanyak 2 kali dalam sehari. Begitu juga kisah seorang lelaki yang ingin bertanya kepada Al-Imam Syafi'i. Soalannya adalah, sumber syariat kita adalah Al-Quran dan hadis, namun dari mana datangnya ijma' ulama? Kata Imam Asy-Syafi'i, izinkan aku untuk menjawab jawapan ini. Keesokan harinya, imam datang pada lelaki itu dalam keadaan mata yang bengkak kerana tidak tidur mencari jawapan. Jawapan terhadap persoalan tersebut diberitahu kepada lelaki tersebut. Lantas lelaki itu membenarkan dengan mengatakan beliau telah memberi jawapan yang tepat. Al-Imam Syafi'i berkata, bermula dari saat itu aku mula khatam Al-Quran tiap-tiap hari sebanyak 3 kali. Kenapa? Kerana ini dalam Al-Quran lah terkandung semua jawapan pada semua permasalahan hidup kita pada hari ini. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, lihat pula seorang lagi lelaki yang bernama Muawiyah bin Al-Muzani, seorang yang hidup di zaman Nabi SAW. Ketika mana beliau meninggal dunia, malaikat Jibril mengajak Nabi SAW untuk solat di atas jenazah Muawiyah. Jenazah beliau turut sama disolatkan oleh para malaikat. Malah malaikat turut mengembangkan sayap mereka pada jenazahnya. Nabi SAW lalu bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapakah dia wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, Muawiyah adalah seorang lelaki yang bangunnya, yang duduknya, yang rehatnya, yang baringnya dan semua kehidupannya tidak berhenti membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Kita mengatakan membaca Qul huwallahu ahad itu mudah, namun beberapa kerap kita baca. Kenapa kita tidak menzalimi surah yang ringkas ini? Sebab kita jauh dari Al-Quran. Kita pandang Al-Quran hanya sebelah mata, sedangkan mungkin mata dan jari kita hari ini tidak pernah gagal membaca WhatsApp. Mungkin jari dan mata kita tidak pernah membaca Facebook, tidak meninggalkan membaca Facebook atau membaca surat khabar pada setiap hari. Begitu juga Imam Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum aku apabila mendapat Al-Quran, mereka menganggap ia sebagai surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sedangkan kesemua mereka sudah pun Allah janjikan syurga. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, berdasarkan semua kisah hebat tadi, marilah kita mula suburkan dan gemburkan kembali kecintaan kita kepada Quranul Karim.
Al-Quran adalah petunjuk kehidupan. Namun bagaimana kita ingin mendapat petunjuk jika malas membaca Al-Quran? Bagaimana seorang guru ingin menyampaikan cahaya ilmu? Seorang guru ingin menyampaikan cahaya ilmu kepada muridnya tanpa suluhan Al-Quran. Begitu juga bagaimana seorang suami mampu membawa isteri dan anak-anaknya ke syurga ilahi jika kitabnya yang memandu ke syurga langsung tidak kita sentuh sama sekali. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim, yang membawa maksud Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnaannya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بالأمر العظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على النبي الكريم. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Hajah
Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum al-mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj wa sahibil fadhamah, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma kshif anna al-bala wal waba wal ghalaq wal fahsya wal munkar wal mahan wal fitan ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, kami hamba-Mu yang lemah merayu kepadamu agar Engkau angkat dan hilangkan segera wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami, agar dapat kami melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah dalam mendirikan solat secara berjamaah serta mengeluarkan zakat dan melaksanakan wakaf. Rahmatilah kehidupan kami, Ya Allah. Sesungguhnya hanya kepadamu jualah, Ya Allah. Doa kami mohon diperkenankan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.